Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di Nazilin Unity Channel. Malam ini, isu paling hangat membabitkan 3 orang pemimpin besar UMNO. Ini paling panas, memang paling panas dan paling panas. Tidak ada yang lebih panas daripada ini. Apabila penyelewengan proyek kapal perang LCS menghanguskan wang Malaysia berjumlah RM 890 juta, bosku. Bayangkan itu. 890 juta hangus. Hangus begitu sahaja. 3 orang pemimpin UMNO, 3 orang bekas pemimpin Malaysia harus menjawab ini. Siapa lagi kalau bukan Najib, Zahid, dan Hisamuddin Tun Hussein. Ini pendedahan yang paling hangat di media sosial dan juga di parlimen, sehingga parti pembangkang dan juga ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, juga beberapa orang daripada kerajaan menggesa supaya dibuat satu sidang khas parlimen untuk membincangkan tentang khas usul berkaitan dengan kapal perang LCS yang telah menghanguskan wang sebanyak RM 890 juta. Najib, Zahid, dan Hisamuddin Tun Hussein harus menjawab dengan segera. Wajib jawab. Mengapa ini berlaku? Ikuti terus pendedahan ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan terus isu-isu semasa daripada channel yang luar biasa ini. Jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku sehingga 890 juta ini hangus apabila penyelewengan proyek kapal perang LCS berlaku. Saya mengalu-alukan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara yang secara langsung berkait dengan dana awam. Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain kerana ia melibatkan pelbagai dimensi multidimensional seperti: pertama, penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit. Seterusnya, apabila projek dan dana diselewengkan, bukan sahaja tabung amanah mengalami kerugian, sistem pertahanan negara terdedah kepada pelbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Ini mendedahkan Malaysia kepada satu isu keselamatan yang amat serius. Bayangkan peralatan perang Malaysia, semuanya sudah ketinggalan zaman. Ada yang baru, tapi ada yang sudah terlalu uzur. Bahkan ada juga yang sudah hampir-hampir tak boleh pakai. Ini menimbulkan masalah besar. Sudah menjadi lapuk, lagi ketinggalan zaman dibanding dengan negara-negara lain. Ketiga, saudara-saudara sekalian, mangsa seterusnya ialah prajurit yang terus dipinggirkan dan tidak terbela. Sedangkan jika berbilion ringgit yang diselewengkan melalui perolehan projek-projek pertahanan ini tidak berlaku, wang itu boleh digunakan untuk memberi allowance dan pencen yang lebih baik kepada prajurit. Hari ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira awam negara PAC yang berhormat Wong Kah Woh mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan-dapatan PAC yang meneliti pengendalian projek Littoral Combat Ship LCS yang telah berlarutan sejak 2011. Bayangkan, perkara ini sudah bermula sejak 2011 lagi sehingga tahun 2022 ini.
berapa puluh tahun sudah belum selesai. Untuk makluman orang ramai, proyek yang dianugerahkan secara terus dalam tahun 2011 telah menelan belanja sebanyak RM6 bilion setakat 2022. Tetapi, satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadual kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk beroperasi. Namun, sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini sejak beberapa bulan lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Pertama, pada 16 Disember 2011, Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat lantikan Letter of Award atau LOA kepada Boasted Naval Shipyard Sdn Bhd untuk membina dan membekalkan 6 Second Generation Patrol Vessel SGPV Littoral Combat Ship LCS dengan jumlah kontrak sebanyak RM9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggungjawab menguruskan projek ini ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO sekarang. Kedua, Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah RM9 bilion ini pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang merundingkan perjanjian akhir ialah Datuk Seri Hisamuddin Hussein, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS UMNO Bersatu sekarang. Perdana Menteri ketika LOA dan kontrak projek ini diselesaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekad projek ini berjalan. Saya akan kembali mendedahkan satu persatu dalam siri ekspos sepanjang bulan Ogos ini, seperti yang saya pernah lakukan semasa skandal NFC, 1MDB, tabung haji dan Felda dahulu. Saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Siasatan yang dilakukan secara dalaman setakat ini menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya RM890 juta telah diselewengkan dari projek ini, baik dari segi penipuan, wang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tuntutan berganda, dan pelbagai penyelewengan ini. Saya percaya siasatan dalaman ini telah sampai kepada Hisamuddin Hussein. Sebagai menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014, beliau juga menteri yang menandatangani perjanjian tambahan supplementary contract pada 31 Mei 2022 untuk menghidupkan kembali projek ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama menguruskan projek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan projek ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama menguruskan, pasti beliau tahu tentang segala laporannya. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah RM890 juta ini? Kerana tidak ada satu kes pun yang dibawa terhadap pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut. Skandal ini bakal memerangkap UMNO menjelang PRU 15 ini, kerana ia akan membuktikan bahawa bagaimana UMNO menuduh
Bagaimana UMNO menuduh Pakatan Harapan menjual aset negara, sedangkan di bawah pentadbiran UMNO, nombor 1, persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia. Kedua, nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana yang sepatutnya memanfaatkan mereka hangus akibat penyelewengan. Saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu persatu sehinggalah Zahid Hamidi, Hishamuddin Hussein dan Najib Razak bersuara untuk menjawab. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan, 4 Ogos 2022. Sekian dulu isu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu pada malam ini, yaitu bertajuk penyelewengan proyek kapal perang LCS hanguskan 890 juta ringgit. Najib, Zahid dan Hishamuddin Hussein wajib jawab. Seperti biasa, kan Najib adalah Perdana Menteri Facebook yang selalu menjawab dengan tangkas, berani bergaya di Facebook. Adakah isu ini akan menjadi sebahagian daripada isu yang akan dijawab dengan segera? Ataupun isu ini akan mati dan tinggal begitu sahaja? Tapi janji Rafizi, beliau akan korek dedah sehinggalah mereka menjawab. Kita tunggu nanti. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.